Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 29 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 11 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.28. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.27. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.27. Zon 4 Baling 7.26. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.26. Zon 6 Langkawi 7.30. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27. Negeri Perak Zon 1 Tapa, Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.26. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.8. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Termeloh, Berat dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentong, Raub dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.18. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerat dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31 petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.40. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 29 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 11 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai lebih 70 atau 60 cabang. Dan yang paling utama serta tertinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Manakala paling rendah adalah membuang benda-benda menyakitkan di laluan perjalanan. Sifat malu juga adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Iman mempunyai lebih 60 atau 70 cabang. Yang paling utama dan tertinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan disembah selain Allah. Cabang iman paling rendah adalah membuang perkara yang memudaratkan atau boleh menyebabkan kemudaratan atau risiko di laluan perjalanan. Pelestarian alam sekitar adalah cabang iman untuk mengurangkan risiko di pelbagai tempat dan kemudahan awam seperti sistem pengangkutan awam, termasuklah jalan raya, kereta api, penerbangan dan sebagainya, sumber air, sistem pengurusan sisa pepejal dan sistem pembentungan. Antara amalan pelestarian alam sekitar yang sesuai sebagai pengajaran hadis ini adalah membuang sampah dan sisa industri mengikut peraturan yang betul, mengurangkan risiko kemalangan yang boleh memudaratkan masyarakat dan membayar perkhidmatan yang digunakan. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman yang terpancar daripada insan yang menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat tingkah laku setiap ciptaannya. Umat Islam perlu bersemangat untuk lakukan transformasi diri dengan mempunyai sifat malu. Tidakkah kita merasa malu apabila melihat masyarakat Jepun membawa keluar anjing peliharaan mereka pada waktu pagi sambil membawa satu bekas untuk mengutip najis haiwan tersebut bagi mengelakkan ia dipijak orang lain. Realitinya, mereka malu melihat persekitaran mereka dikotori najis serta bau busuk. Lantaran itu, tepat sekali apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa malu adalah satu di antara cabang iman dan mereka yang tiada sifat ini diibaratkan tiada iman di dalam diri. Disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof daripada buku 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut.
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bertemu kita di pertemuan kita yang kedua untuk edisi Destinasi hari Selasa hari ini bersama saya Nik Hasna Ismail. Selamat petang diucapkan kepada anda yang berada dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini ya, kerana ada roadblock dan sebagainya. Diharapkan bersabar dalam pemanduan ya, dan insyaAllah saya doakan kepada anda mungkin dah sampai ke rumah masing-masing. Alhamdulillah dah selamat sampai ke destinasi, dan di hujung-hujung kita berada di bulan yang penuh kebaikan kemuliaan. Masih lagi ada kesempatan masa untuk kita terus berlumba ya, mencari pahala yang sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadat yang kita kerjakan, yang kita lakukan mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperbanyakkan doa itu di antara yang dianjurkan untuk kita, terutama kita berada di bulan yang penuh kebaikan, diberi lipat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan juga insya-Allah kita mengambil peluang dan juga kesempatan untuk memanjatkan doa kepada seluruh umat Islam ya, tak kira di mana juga mereka berada, terutama sekali untuk saudara seagama kita yang berada di Palestin yang diuji ketika ini, dan begitu juga kita yang diuji dengan pandemik COVID-19. Kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu pergi dan kita kembali kepada kehidupan normal, kehidupan biasa. Apapun dalam kita memerangi pandemik ini, insya-Allah sama-sama kita mendukung apa yang diajarkan oleh pihak berkuasa ya, supaya kita sama-sama mematuhi SOP dan juga mematuhi apa saja yang dianjurkan kepada kita. Stay at home, terus berada di rumah, dan juga ikutlah garis panduan yang ditetapkan ya. Apapun saya doakan kebaikan kita bersama, insya-Allah kita akan kembali untuk sama-sama kita ikuti rancangan Islam Agamaku seketika nanti. Teruskan hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang diulurkan kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah untuk petang ini seperti biasa kita kembali untuk meneruskan perkongsian kita melalui rancangan Islam Agamaku, dan insyaAllah bersama kita pada petang ini saya ucapkan selamat datang dan juga saya ucapkan terima kasih juga. Selamat bertemu, salam Ramadan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Dr. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. PJ sihat ya? Ya, sihat Alhamdulillah Dr. Okey, untuk rancangan Islam Agamaku pada petang ini, saya kira sebagai mukadimahnya Dr. untuk kita berkongsi dengan sahabat-sahabat rakan pendengar kita tentang tajuk yang akan diperkatakan pada petang ini berkaitan dengan SOP ibadat dalam Islam. Mungkin untuk memulakan perkongsian kita tentang SOP ibadat dalam Islam, Dr. dapat sampaikan mukadimahnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Hasna. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di penghujung bulan Ramadan, dan boleh jadi hari ini adalah puasa yang terakhir. Besok ayam, kalau nampak anak bulan petang ni, boleh jadi esok ada sehari lagi untuk kita berpuasa ya. Jadi saya nak membicarakan pada petang ini berkenaan dengan ibadah ya, berkenaan dengan ibadah dalam Islam. Ya. Kerana Islam ini salah satu perkara yang asasnya ialah ta'abbud, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, kadang-kadang orang kita dia semangat nak melakukan ibadah ya. Semangat nak melakukan ibadah, kemudian bila ada tegahan-tegahan tertentu, tidak boleh hadir ke masjid, tidak boleh hadir ke surau ya. Kalau kurang sihat, kalau ada bilangan-bilangan yang apa kita kata agak banyak sangatlah perhimpunan tu ya, maka ditegak oleh pihak berkuasa agama, kadang-kadang dia menimbulkan ketidakselesaan para jemaah, dan mungkin ada jemaah ya yang marah dan sebagainya ya. Di sini kita nak melihat ya, asas dalam Islam ya. Asas dalam Islam iaitu kita perlu melihat perkara yang dasar dan perkara yang sunat. Ya, perkara yang dasar dan perkara yang sunat. Jadi perkara yang dasar ini adalah perkara yang wajib, dan satu laginya tidak wajib, iaitulah perkara sunat.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis seorang sahabat, hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni madza faradallahu alayya minas salati. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku apakah yang Allah wajibkan ke atasku daripada salat. Maksudnya sahabat ini tanya apakah salat yang wajib? Apakah salat yang wajib? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab soalan sahabat ini. Nabi jawab, as-salawatil khamsa illa an tatawwa. Salat yang wajib, yang Allah wajibkan ialah salat 5 kali sehari. Salat 5 kali sehari iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu yang saja yang wajib. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu nak tambah dengan salat-salat sunat. Jadi kita dapat faham di sini, kalau kita perhatikan jawapan Nabi dia bagi benda yang wajib, benda yang dasar, itu solat yang wajib. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang solat-solat sunat. Jadi ada solat wajib dan ada solat sunat, ya. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, Nabi ditanya lagi, tanya soalan yang kedua. Akhbirni madza faradallahu alayya minas siyami. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku pula apakah yang Allah wajibkan daripada puasa. Ya, puasa apa yang wajib? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahra ramadana illa an tatawwa. Puasa yang wajib ialah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan illa an tatawwa, kecuali kalau kamu nak tatawwa, yakni nak tambah dengan puasa-puasa sunat. Jadi Nabi sebut yang wajib dan Nabi sebut yang sunat. Yang wajib ni kena buat, kena jaga elok-elok, ya. Dan yang sunat ni optional, pilihan. Kalau wajib, tambahlah puasa sunat. Kalau tak mau puasa sunat pun tidak mengapa, ya. Begitulah bentuk jawapan Nabi, soal jawab dan jawapan Nabi. Nabi sebut syariat Islam yang wajib, kemudian Nabi sebut perkara yang sunat. Jadi daripada hadis ini kita dapat dapat satu gambaran yang jelas dalam Islam ini. Agama Islam ni dalam ibadat ni, ya, ada ibadat yang wajib dan ada ibadat yang sunat. Jadi perhatian kita sekarang, kita kena bagi perhatian kepada yang wajib, ya. Kita yang Muslim mukallaf ni dan dalam Islam ni, bagi perhatian kepada yang wajib. Kalau ada masa, ya, kita pun dah pandai semayang dan sebagainya, kita tambahlah dengan yang sunat. Kalau bagi Muslim mu'allaf, ya, berat nak semayang ni, ya, pasal benda baru kan, maka bagi perhatian kepada semayang yang wajib. Semayang yang sunat tu tengok keadaan dululah, ya. Kalau rasa ada tenaga, ada kekuatan, masa dan sebagainya, bolehlah buat sekadar kemampuan, ya. Jadi ini keindahan dalam agama Islam, ya. Dia wajib tu tak banyak, sunat tu yang banyak, ya. Wajib tak banyak, sunat tu yang banyak. Bayangkan kalau Islam ni sunat tu jadi wajib, sunat tu jadi wajib, ya. Kena wajib semayang tarawih, kena wajib semayang witir, kena wajib semayang tahajud. Berat tu, ya. Bulan Ramadan ni alhamdulillah lah, bolehlah bangun sahur. Kalau tak bangun sahur rasa tak semangat nak puasa, jadi bangun sahur, dapatlah semayang tahajud tu. 11 bulan lagi ni tak ada puasa sunat dan sebagainya. Kalau lah kata-kata wajib semayang tahajud tu, jadi dia satu beban kepada kita, beban yang berat, bukan beban yang biasa-biasa, beban yang berat, yang tak mampu ditanggung oleh majoriti orang, ya. Sedangkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahajud itu adalah satu perkara yang wajib, ya. Tahajud bagi Nabi, Nabi Muhammad adalah wajib, kerana Allah perintahkan
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam tu hendaklah kamu bangun sembahyang tahajud sebagai satu ibadat tambahan. Moga-moga Allah angkat darjat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Nabi Muhammad kata para ulama adalah wajib, tapi bagi kita dia tak jadi wajib, sunat kan? Jadi ini satu keindahan dalam agama Islam, adanya ibadat yang wajib, ya, ada ibadat sunat, contohnya salat wajib, salat sunat, ada puasa wajib, puasa sunat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di hujung hadis ni, menarik perkataan sahabat ni, dia kata apa? Dia kata wallazi akramaka bil haqqi, demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran, la atatawwa'u syai'a, aku tidak akan buat sunat, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a, dan aku tidak akan kurangkan apa yang Allah wajibkan. Maksudnya sahabat ni tidak buat amalan sunat, tidak salat sunat, dan sahabat ni tidak puasa sunat. Sahabat ni hanya salat fardu, hanya puasa fardu dan benda-benda yang fardu sahaja. Ya, konsepnya sahabat ni buat yang wajib, tak buat yang sunat. Ya. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang sebegini, barangkali kita kata orang ni pemalas, kamu ni pemalas. Ya, yang wajib pun belum tentu Allah terima, sunat kamu buat pula kan. Kita tengok dalam jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ni, dan juga sebagai panduan kepada kita, aflaha au dakhalal jannata in sadaqa. Kawan kamu ni yang hanya buat wajib, tak mau buat sunat, dia ni telah berjaya, pasti berjaya, ataupun pasti masuk syurga, confirm masuk syurga. In sadaqa, kalau dia benar, yakni dia benar dalam sumpah dia hanya buat yang wajib walaupun dia tak buat sunat. Jadi jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan suatu asas, ya, ibadat dalam Islam ni kita perlu bagi perhatian kepada yang wajib, dan kita boleh kalau tak mampu buat, zaman COVID ni SOP banyak sangat dan sebagainya, kehadiran dihadkan, kalau kita tak hadir pun, ya, tidaklah menjadi kesalahan dan dosa kepada kita. Wallahu a'lam. Okey, itu dia. Saya kira permulaan ataupun mukadimah kepada perkongsian kita hari ini, SOP ibadat dalam Islam, yang berbahagia doktor telah menjelaskan kepada kita pemberatan untuk kita melaksanakan ibadah solat yang wajib, doktor, ya. Dan insyaAllah akan dikupas lebih lanjut lagi sejurus selepas ini. Kita rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Manusia apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Ya, kembali kita bertemu di waktu ini, insyaAllah masih lagi dalam rancangan Islam Agamaku bersama dengan tetamu kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir yang merupakan pensyarakanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. InsyaAllah doktor, kita masih lagi berbicara tentang tajuk SOP ibadat dalam Islam. Mungkin kita dapat lanjutkan lagi doktor perbincangan ini dengan tajuk yang kita bicarakan, SOP ibadat dalam Islam ni. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terima kasih Dijeni Asnah, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dah sebutkan yang wajib dengan yang sunat, ya, yang wajib dengan yang sunat.
saya nak tambah sedikit tentang yang wajib ni. Misalnya tentang solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat ni wajib ke atas orang lelaki, Muslim, tetapi dengan kita kata COVID ni, ada masjid yang hadkan sampai 250 orang, surau 150 orang, ada yang sampai surau 60 orang, ada surau 1/3. Jadi ramai orang tak dapat hadir untuk solat Jumaat, sedangkan solat Jumaat ini adalah wajib, adalah fardu ain. Ini kita nak melihat bagaimana ibadatnya, bagaimana keindahan, keanjalan, flexibility dalam Islam ini, dia sangat indah, sangat cantik. Maka dalam kitab-kitab para ulama menyatakan tentang solat fardu Jumaat, misalnya disebut oleh Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, salatul Jum'ati tata'ayyanu ala hurrin dzakarin bila udhri tarkil jamaah. Salat fardu Jumaat ini adalah fardu ain ke atas orang lelaki yang merdeka tanpa uzur meninggalkan solat berjamaah. Ada dua solat, solat Jumaat wajib dan ada solat jamaah. Kalau ada keuzuran meninggalkan solat berjamaah, maka ada keuzuran untuk meninggalkan solat fardu Jumaat. Ini fleksibel ni. Misalnya apa? Misalnya hujan yang sangat lebat, masyaqqati matarin. Kalau hujan yang lebat sangat tu uzur, boleh tinggalkan solat berjamaah. Kalau ketika sembahyang Jumaat tu pukul 1, Zuhur sekarang 1.15, 1.13, 1 tu hujan lebat, 1.30 tak berhenti, maka ada keuzuran untuk kita meninggalkan solat fardu Jumaat tu. Dan kalau kita tengok dalam masalah COVID ni, disebut dalam kitab wa masyaqqati maradin, wa masyaqqat, dan kesukaran penyakit. Maka kesukaran penyakit menyebabkan ada keuzuran meninggalkan solat berjamaah, dan itu juga adalah keuzuran untuk meninggalkan solat fardu Jumaat walaupun solat itu fardu. Jumaat itu fardu tapi dia boleh lagi. Maknanya kita pergi ke masjid tak dapat nak sembahyang Jumaat, dah penuh tutup dah, kita ada keuzuran, Kita dulu sebelum COVID ni batuk boleh hadir. Sekarang kalau batuk tu kita pun rasa tak seronok nak hadir, orang pun tak bagi kita masuk dalam masjid surau untuk sembahyang Jumaat sekalipun. Itu masyaqqati maradin, masyaqqat tu kesukaran dari sakit. Maka di sini ada keuzuran, benda wajib, tapi kena gantilah, kena sembahyang zuhur lah. Di sini maknanya kita lihat bagaimana cara bentuk ibadat dalam Islam ni, dia fleksibel, dia anjal walaupun dia satu perkara yang wajib. Dan bagi orang yang tak dapat sembahyang Jumaat tu, dia nak kena tunggu Jumaat habis dulu baru boleh sembahyang zuhur. Kalau dia rasa dapat tempat sembahyang Jumaat, dia tunggu. Kalau rasa dapat tempat sembahyang Jumaat, tunggu dulu, jangan sembahyang zuhur lagi. Kalau rasa tak dapat tempat dah, tak ada peluang dah, balik ke pejabat, ada surau di pejabat tu, sembahyang zuhur. Walaupun baru azan 10 minit, khutbah belum baca lagi, tapi dah boleh sembahyang zuhur dah. Kerana apa? Kerana tak dapat tempat dah nak sembahyang Jumaat, maka boleh sembahyang zuhur tu. Tak perlu tunggu. Kita boleh buat kerja kita habis sembahyang zuhur, kita boleh sambung kerja kita dan sebagainya. Ini yang menarik dalam Islam ni, keindahan Islam, disebut murunah, keanjalan Islam ni, benda wajib bagi perhatian. Wajib tu pun contoh solat Jumaat lah. Bukanlah solat zuhur tu sampai tak buat langsung, tidaklah. Solat Jumaat tu boleh kita kata dianjalkan sikit, sama dengan puasa dan sebagainya. Kalau itu juga kita sebut hari ini kita nak sembahyang raya dan sebagainya, solat sunat Aidil Fitri, kalau dapat hadir sembahyang, kalau tak dapat pun tak apa, sembahyang di rumah. Kalau rasa masjid tu sempit, sembahyang masjid boleh 70 orang, ada padang boleh muat sampai 200 orang, boleh sembahyang raya di padang, di tempat yang lapang.
di kawasan padang bola dan sebagainya, fleksibel dalam Islam. Ya. Baik, itu asas yang perlu kita faham supaya kita nampak keindahan dalam agama Islam. Ya. Dan dalam syair disebut kepada kita, syair sebut tentang raya ni sebagai selingan sikit ayat, laisal aidu liman labisal jadid innamal aidu liman ta'atu tazid. Bukanlah raya itu bagi orang yang pakai baju elok, baju baru semata-mata. Ya, innamal aidu liman ta'atu tazid. Hanya sesungguhnya raya yang sebenar-benarnya ni bagi orang yang bertambah ketaatannya, bertambah amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini asas yang perlu kita bagi perhatian supaya kita nampak dan kita tidak marah. Ya, kita nampak keindahan Islam, kita nampak keluasan dalam agama Islam. Islam itu agama yang luas, tidak membebankan kita, dan Islam itu dia fleksibel, dia ada murunah, dia ada keanjalan. Ya, wallahu a'lam. Itu dia doktor telah menjelaskan kepada kita betapa indahnya Islam sentiasa memberi jalan dan juga kemudahan kepada umatnya, doktor, ya. Okey, kita rehat sekali lagi, doktor. Kita akan kembali lagi selepas ini kepada sahabat-sahabat rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Kembali kita bertemu untuk waktu ini. InsyaAllah masih lagi dalam rancangan Islam Agamaku, meneruskan perkongsian kita pada petang ini. Untuk sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar, ucapkan terima kasih kerana masih lagi terus bersama setia, ya, bersama kami membicarakan tentang tajuk SOP ibadat dalam Islam. Banyak penjelasan yang telah pun doktor jelaskan kepada kita, dan mungkin ada yang baru saja bersama kami ketika ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir. Kita berkongsi tentang tajuk, sekali lagi saya kongsikan, SOP ibadat dalam Islam. Dan doktor, di akhir perkongsian kita mungkin doktor dapat menjelaskan lagi untuk pencerahan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat pendengar kita berkaitan dengan SOP ibadat dalam Islam yang dianjurkan oleh Islam ni. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya nak kongsikan satu lagi petikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis ni pengajarannya supaya kita ini sederhana, ya. Kita tidak berlebihan, kita tidak melampau, ya. Dan kita memberikan hak-hak yang sepatutnya. Diceritakan dalam hadis bagaimana beberapa orang sahabat datang berjumpa dengan kita kata keluarga Nabi ataupun isteri Nabi, dan mereka bertanya tentang bentuk ataupun cara ibadat Nabi SAW. Apabila diceritakan tentang bentuk dan cara Nabi ini, cara ibadat Nabi ini, maka mereka rasa kalau kita ikut cara Nabi semayang ni tak cukup, ya. Tak cukup. Nabi tak apalah. Maksudnya Nabi ni, dia Nabi, dia Rasulullah, kekasih Allah, dia dah diampunkan dosa, dia dah jamin syurga, apalah dia buat ibadat tu. Kita ni kena lebih lagi. Ya? Kena berlebihan, ya, dari sudut ibadat tu. Ya? Maka apalah dia nak lebih sikit pada Nabi tu, tak apalah. Ya? Bicaranya kalau kita lebih, Nabi suruh kita istighfar sehari 70 kali, kita istighfar sehari 150 kali, tak ada masalah. Ya? Kita ada masalah banyak, tak ada masalah, ya. Tapi yang sahabat ni dia nak buat dia berlebihan sampai melanggar dasar dalam agama, ya. Misalnya daripada 3 seorang sahabat ni, ada seorang sahabat kata, aku nak semayang dan aku tak mau rehat, tak mau tidur, nak semayang je sepanjang malam tu, aku nak semayang je. Hanya mungkin kita andaikan daripada maghrib, isya, tidak tidur lena sampai subuh pagi esok. Malam tu nak semayang je. Tiap-tiap malam nak buat macam tu. Ya. Ini maknanya ahli ibadah betul ni. Ya. Ya. Ada sahabat yang kedua, dia kata, aku ni nak puasa dan aku tak mau buka. Maksudnya hari-hari nak puasa. Hari-hari nak puasa.
Ya. Dan yang ketiga pula, sahabat ni dia kata dia tidak mau berkahwin. Ya, dia tidak mau berkahwin. Ya. Jadi sini bila cerita disampai kepada Nabi SAW, ya, apa Nabi kata? Nabi tegur sahabat-sahabat ni. Nabi bagi tahu, usolli wa anam, aku ni semayang tapi aku juga tidur. Bila sampai masa rehat, penat, ya, berehat, aku tidur, ya. Dan kita pun lihat contoh para ulama, ya, bahagi masa, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, malam tu dia bahagi 3. Satu malam untuk ilmu, 1/3 untuk ilmu, 1/3 lagi untuk rehat, 1/3 lagi untuk ibadat, ya, semayang, baca Quran dan sebagainya. Maknanya waktu rehat pun ada, ya. Sebab mengambil petunjuk daripada sunnah Nabi SAW, aqumu dan usolli wa anam. Aku ni, konsep yang Nabi tekankan, aku ada masa solat, ada masa aku berehat. Yang kedua, sahabat yang kedua kata tak mau semaya, nak puasa tak mau buka, tak mau, tak ada hari tak puasa, cuma hari puasa je. Nabi kata asumu wa uftir. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa, ya. Hari Senin Khamis Nabi puasa sunat, ada hari Nabi tak puasa, ada hari Nabi larang puasa, sama ada haram, sama ada makruh dan sebagainya. Dan Nabi fleksibel, ya. Nabi fleksibel dalam soal ini. Dan Nabi bagi sahabat yang ketika dia tak mau kahwin langsung, Nabi berkata aku pun berkahwin, ya. Jadi sini maknanya ibadat dalam Islam ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita rasa ibadat tu berat sangat, kita rasa beban sangat, ya, maka dia lari daripada fitrah, ya. Lari daripada fitrah tu kita nak cek balik mana kita sesuai tak ibadat yang kita lakukan itu ataupun tidak, ya. Saya ingat satu perkara yang menarik, ya. Saya nak sebutkan tentang satu orang tua, dia pesan kepada saya dia ibadat banyak orang tua ni, ya. Masya Allah lah, dia sembahyang tarawih banyak dan sebagainya, 20 rakaat dia sembahyang tarawih, kan. Tapi dia kata dia ada masalah bila sembahyang 2 rakaat, sembahyang 4 rakaat dia nak pergi tandas. Orang tua, kan. Orang tua ni pun dah 70 lebih dah, ya. Jadi dia rasa ralat dalam diri dia tu, dalam hati dia rasa tak seronok, pasal tak cukup 20 rakaat, ya. Yalah, kita pun, saya sendiri pun bukan sembahyang 20 pun, kadang-kadang 20. Tengoklah kalau masjid tu 20, kadang 20, kadang tak cukup pun 20 walaupun masjid 20. Ya. Ya. Banyaknya 8, banyaknya 12, banyaknya 16 rakaat, tak cukup 20. Tak apalah, benar sebab kita faham prinsipnya sunat. Jadi saya cadang kepada dia, pergilah surau 8 rakaat, jangan cari masjid 20. Saya pergi surau 8. Jawab orang tua ni, Masya Allah, dia jawab, dia kata, Ustaz, dia kata, kalau saya pergi surau 8, dia kata, saya semayang 2 rakaat, rasa nak pergi tandas, saya pergi tandas, balik habis tak tarawih. Tinggal witir je lah. Saya 8 rakaat, ya. Sikit, bagi dia sikit. Jadi saya pun kata, saya tepuk dia sikit lah. Dia kata, minta maaf Haji, saya silap bagi nasihat. Datanglah masjid ni, masjid 20 ni, ya. Tapi saya bawakan hadis dia masalah sahabat, ada sahabat buat wajib tak buat sunat. Ada sahabat buat wajib tak buat sunat. Hadis yang awal tadi saya kongsikan tu. Maka dia rasa seronok, maka dia bagi satu perkataan yang menarik lah, ya. Dia kata slow and steady but still in the race. Buat ibadat ni, dia kata kita buat slow pelan, tapi kita steady, istiqamah, tapi kita masih lagi dalam perlombaan. Ini perlombaan ibadat, kita tak keluar, kita masih lagi melakukan ibadat. Jadi perlombaan ibadat ni mati bila? Habis bila? Perlombaan ibadat ni habis apabila kita mati. Bagaimana kita hidup, kita masih lagi ada peluang melakukan ibadat, ya. Jadi kita usahalah banyak yang melakukan ibadat. Wallahu a'lam. Saya baik. Dapat kita dengar sebentar tadi perkongsian cukup menarik daripada yang berbahagia Doktor, dan insyaAllah Doktor mungkin 2 minit sebagai kesimpulan sebelum kita menutup perbincangan kita pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ. Sedang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita harapkan, ya,
adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadat kita. Ya. Ibadat yang banyak kalau Allah Taala tak terima pun tak jadi juga. Ibadat yang sikit kalau Allah Taala tak terima pun tak jadi juga. Kita nak amalan yang banyak dan Allah Taala terima. Ibadat yang sedikit dan Allah Taala terima. Sikit banyak tu yang paling penting Allah Taala terima. Jadi sebab itulah maknanya kita dah banyak ibadat di bulan Ramadan ni, minta ampun dan sebagainya. Maka elok juga kalau kita doa supaya Allah Ta'ala menerima ibadat puasa kita, menerima ibadat bacaan Quran kita, tahajud kita, tarawih kita, sedekah kita dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala terima ibadat tersebut. Ya, Allah. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT menerima apa juga ibadat kita kepadanya, insyaAllah mendapat keretaannya. Terima kasih banyak doktor bersama kita pada petang ini. Kita bertemu lagi dalam pertemuan kita lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Fian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini, Rasaan ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, inspirasi Korea Islam. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dugaan terbesar sesebuah keluarga adalah tidak mampu untuk menguruskan jenazah orang tersayang kerana tidak cukup duit. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jika harta si mati tidak cukup untuk menguruskan kematiannya, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos pengurusan jenazah sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Sungguh jelas, Rasulullah SAW menuntut kita yang berkemampuan untuk memuliakan jenazah dengan membantu, mempermudahkan dan mempercepatkan urusan jenazah. Bersempena Ramadan ini, ayo gandakan pahala dan rezeki kita dengan menyumbang kepada dana infak pengurusan jenazah Yayasan Ikhlas untuk mengagihkan set kain kapan kepada unit-unit pengurusan jenazah di 10,000 masjid seluruh Malaysia. Salurkan sumbangan anda sekarang di www.infakkainkapan.com. Saya ulang, di www.infakkainkapan.com. Set pengurusan jenazah lengkap A to Z yang bakal dibekalkan akan membantu ribuan keluarga yang tidak mampu menguruskan jenazah dengan sempurna seperti mana yang dituntut oleh syarak. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya barang sesiapa yang menguruskan jenazah orang Muslim kerana iman dan ikhlas, sesungguhnya pahala sebesar 2 gunung Uhud menanti. Di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, rebutlah sebanyak mungkin pahala. Menyumbanglah ke dana infak pengurusan jenazah Yayasan Ikhlas sekarang di www.infakkainkapan.com. Siapa tahu Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita, dan siapa tahu mungkin kita juga tersenarai sebagai penerima bantuan set pengurusan jenazah ini kelak. Salurkan sumbangan anda sekarang di www.infakkainkapan.com. Saya ulang, di www.infakkainkapan.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Oh dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Bersolatlah, pasti kamu tenang.
kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, bank makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayuh serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajbukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 0199992902 atau 018-353-0746 sekarang. Assalamualaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. نصائح رمضانية. اعلم أن يوم العيد يوم شكر للرب، فلا تجعله يوم انطلاق مما حبست عنه نفسك في هذا الشهر. تذكر وأنت فرح مسرور بيوم العيد إخوانك اليتامى والثكالى والمعدمين، واعلم أن من فضلك عليهم قادر على أن يبدل هذا الحال، فسارع إلى شكر النعم ومواساتهم. احذر من الفطر دون عذر، فإن من أفطر يوما من رمضان لم يقضيه صوم الدهر كله ولو صامه. اجعل لنفسك نصيبا ولو يسيرا من الاعتكاف. يحسن الجهر بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى أداء الصلاة. اجعل لنفسك نصيبا من صوم التطوع ولا تكن عهدك بالصيام في رمضان فقط. حاسب نفسك في جميع أمورك ومنها المحافظة على الصلاة جماعة، الزكاة، صلة الأرحام، بر الوالدين، تفقد الجيران، الصفح عمن بينك وبينه شحناء، عدم الإسراف، تربية من تحت استجابتك وفرحك بالنصح، الحذر من الرياء، حبك لأخيك، الاهتمام بأمور إخوانك المسلمين، عدم صرف شيء مما وليت عليه لفائدة نفسك، سعيك بالإصلاح، عدم غيبة إخوانك، تلاوة القرآن وتدبر معاني، الخشوع عند سماعه. رمضان كريم. رضيت بالله رب
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا 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 وبالإسلام دينا وبمحمد